persediaan yang kita perlu lakukan sebelum bertemu dengan Ramadan. Pertama sekali, sebelum kita nak menjawab, saya nak bagi tahulah macam mana para salaf dahulu kala, para generasi terdahulu, para sahabat, para tabi'in, macam mana diorang buat ketika sebelum Ramadan tiba. Sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in, para ulama' ni, diorang ada kebiasaan ialah setiap kali Ramadan pergi, 6 bulan selepas Ramadan pergi, diorang akan menangis sungguh-sungguh dan mereka akan berdoa sungguh-sungguh supaya Allah menerima amal mereka pada bulan Ramadan tersebut. Manakala 6 bulan sebelum Ramadan, apa yang mereka buat? Mereka bersungguh-sungguh sedaya upaya untuk berdoa agar Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Sebab tak ramai orang ada rezeki untuk bertemu dalam bulan Ramadan. Ramai juga sebelum Ramadan mati. Sebab tu first thing first, persediaan yang kita perlu buat adalah kita doa sungguh-sungguh pada Allah SWT supaya Allah temukan kita dengan Ramadan pada malam ini. Antara doa yang diajarkan pada kita ialah Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Itu persediaan yang pertama, doa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh supaya Allah temukan kita pada bulan Ramadan. Persediaan kedua yang kita perlu buat untuk bertemu Ramadan adalah kita kena letak target lah, letak niat. Aku Ramadan ni apa yang aku nak capai? Apa yang aku nak capai Ramadan ni? Ada orang dia tak kisah nama Ramadan ke tak Ramadan lah, hantarlah. Time Ramadan layan je lah, puasa-puasa je lah. Sedangkan kita sepatutnya sebelum Ramadan kita kena plan. Hidup kita kena sentiasa plan. Apa yang aku nak time Ramadan ni? Kena susun cantik-cantik. So susunlah Quran, berapa kali aku nak khatam. Ilmu, apa ilmu yang aku nak tambah time Ramadan. Qiyamul Lail, aku target tak nak tinggal. Tarawih, nak full. Banyakkan berzikir. Maknanya kita listkan sebanyak-banyaknya target, niat apa yang kita nak ketika Ramadan. Sekiranya kita mati sebelum Ramadan, sekurang-kurangnya apa yang kita niat tu kita dah dapat pahala dah. Sebab ada dalam satu hadis Nabi, hadis yang sahih, sekiranya kita berniat untuk melakukan satu kebaikan, walaupun kita belum melakukan kebaikan tersebut, Allah telah bagi kita pahala yang sempurna. Sebab tu rugilah kalau kita tak niat sekarang apa yang aku nak buat di Ramadan ni. Sebab tu antara persediaan yang penting bagi Ana adalah kita listkan sebanyak-banyaknya apakah niat kita, apakah azam kita untuk Ramadan ni. Specialnya bulan Ramadan ni. Dalam bulan Ramadan ni ada Lailatul Qadar. Korang semua tahu. Dan persoalannya kenapakah Lailatul Qadar tu dinamakan sebagai Al-Qadar, malam Al-Qadar. Apakah maksud Al-Qadar? So maksud Al-Qadar yang sebenarnya adalah kemuliaan. Malam yang mulia. Kenapa Lailatul Qadar dinamakan sebagai malam yang mulia? Kerana di dalamnya ada, Allah kata, malam Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kalau kita beramal pada malam Lailatul Qadar tu, kita seolah-olah beramal sepanjang 83 tahun. Kalaulah 10 tahun kita istiqamah dapat Lailatul Qadar, seolah-olah kita telah beribadah sebanyak 830 tahun. Dan kalau nak dapat Lailatul Qadar ni, antara tips dia ialah daripada awal Ramadan kita kena grab amalan-amalan tersebut. Jangan buat baik ketika 10 malam terakhir je. Daripada awal Ramadan kita dah kena usaha sedaya upaya tilawah Al-Quran. Daripada awal Ramadan kita dah patutnya jaga qiyamul lail kita, solat tahajud kita. Daripada awal Ramadan kita kena target untuk menjaga zikir kita. Daripada awal Ramadan kita kena usaha tinggalkan maksiat kita. Hari ni ramai orang time-time cuti macam ni menghabiskan masa apa dia buat? Tengok video lucah, layan awet, pakwa, layan drama, movie Korea tak habis-habis, drama Korea tak habis-habis. Dan hidup Allah dah uji kita dengan COVID-19 pun kita still nak lalai juga. Tak sepatutnya lah macam tu. Sebab tu bila Allah hadirkan Ramadan lebih kurang seminggu lagi, 5-6 hari lagi, kita gunakan Ramadan ni untuk kita betul-betul usaha sedaya upaya untuk ubah diri kita. Ubah bacaan Al-Quran kita, ubah solat kita, ubah solat sunat kita, ubah zikir kita, usaha tinggalkan maksiat. Sampai akhirnya kita betul-betul dapat jadi hamba Allah yang betul-betul jelas tujuan hidup kita ialah untuk Allah dan Rasul. Sebab hari ni ramai orang, termasuk diri Ana jugalah, kadang-kadang kita ni lalai tanpa sedar. Betul tak, Adik? Betul. Ana macam tu. Ramadan nak dekat dah, kita masih tak prepare apa-apa lagi. Kalau orang yang sebelum Ramadan, ada seorang ulama kata, seorang yang sebelum Ramadan, dia tak baiki Quran dan solat dia, InsyaAllah selepas Ramadan pun dia tak akan baiki solat dan Quran dia.
Kan? Sebab tu sebelum Ramadan kena prepare, ketika Ramadan kena all out, selepas Ramadan pun kena all out juga. Kena prepare juga supaya Allah terima amalan-amalan kita. Wallahu alam. Bagaimana kita nak manfaatkan media sosial? Okey, pertama sekali kita kena, orang beriman ni bila Allah hadirkan wabak pada mereka, orang beriman ni benda yang first dia buat ialah dia bertaubat pada Allah SWT. Sebab wabak yang berlaku ni tak lain tak bukan kerana dosa yang kita lakukan. Ada dalam satu hadis yang sahih yang mana Nabi kata, lebih kurang maksudnya, sekiranya zina berluasa di satu tempat, maka Allah akan hadirkan wabak di tempat tersebut. Nak kata sepatutnya bila Allah dah turunkan wabak macam ni, kita kena usahalah untuk berubah, tinggalkan maksiat. Tapi ini zaman sekarang ni, Allah hadirkan wabak macam ini pun, kita lagi nak buat maksiat, bahkan maksiat bertambah. Kita nak tunggu Allah bagi azab yang lagi dahsyat ke baru kita nak berubah? Allah dah uji kita dengan COVID-19 ni, patutnya kita usahalah sedaya upaya untuk berubah kembali pada Allah. Tinggalkan zina mata kita, tinggalkan zina telinga kita dan sebagainya. Usaha sedaya upaya. Melazimi istighfar dan sebagainya. Tapi ni ada orang, time COVID, time cuti ni, dia punya nafsu untuk tengok video lucah bertambah. Dia punya nafsu nak tengok drama bertambah. Dia punya nafsu nak layan awet bertambah. Apakah semua ini? Sedangkan, dosa kita lah punca Allah hantar wabak ni. Takkanlah, macam Ana cakap tadi, takkanlah nak tunggu Allah bagi azab yang lebih dahsyat, baru kita nak bertaubat kepada Allah SWT. Sebab tu, apa yang kita perlu buat untuk memanfaatkan media sosial ni? Sebenarnya, antara amalan yang sangat agung yang kita boleh buat dan ramai orang tinggal adalah amalan dakwah. Amalan dakwah. So, kita boleh gunakan media sosial kita untuk dakwah. Kadang-kadang kita rasa dakwah di media sosial ni nampak macam simple kan. Memang simple pun. Post benda-benda baik, share benda-benda baik, upload benda-benda baik, dan ajak orang buat baik, nasihat orang. Walaupun kita tak sempurna, nampak macam simple. Tapi sebenarnya kadang-kadang dengan usaha yang simple tu pun boleh menjadi asbab hidayah untuk orang berubah. Kadang-kadang hanya dengan post ajak orang solat. Mungkin ada seorang terbaca post kita dan mereka solat. Dan kemudian solat tersebut menjadi titik untuk mereka berubah. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang kita akan dapat. Sebab tu antara benda yang kita boleh buat dengan media sosial adalah buat dakwah. Gunakan media sosial, gunakan phone, gunakan Facebook, Instagram dan sebagainya untuk buat dakwah. Ajak orang pada kebaikan. Sebab kalau kita tak gunakan media sosial kita untuk kebaikan, automatik kita akan gunakan untuk keburukan. Untuk tengok perempuan gelek, untuk tengok video lucah, untuk layan benda-benda tak sepatutnya. Sebab tu, hidup ni pilihan. Nak buat baik ke nak buat jahat? Tak ada jalan tengah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi jalan fujur, jalan kejahatan dan juga taqwa, jalan kebaikan. So orang beriman, dia akan pilih yang kebaikan. Tak ada jalan tengah. Sebab tu, gunakanlah media sosial di waktu cuti ni untuk tingkatkan iman kita, tingkatkan dakwah kita, tingkatkan ilmu kita. Sekarang ni nak tuntut ilmu macam-macam cara boleh. Betul tak? Dekat YouTube, dah banyak ceramah-ceramah. Ada orang buat siri ceramah hadis 40. Kita boleh dengar 40 hadis Nabi disyarahkan oleh ulama' dekat YouTube je sekarang. Kalau dulu, ulama' dulu, nak dapat satu hadis, mereka terpaksa berjalan kaki 5,000 kilometer. Zaman sekarang kita buka internet, tengok, boleh dengar syarahan hadis hanya di hujung jari. Tapi kenapa kita masih beralasan untuk menuntut ilmu? Tapi pada masa yang sama, usaha kita untuk nak cari movie-movie baru, boleh pula. Nak kata kita punya hati ni dah terlalu penuh dengan dunia, sampai kita nak buat maksiat, kita rasa amat ringan. Tapi nak buat kebaikan yang simple pun kita rasa teramat berat dan beralasan. Sebab itulah, gunakanlah media sosial ni untuk meningkatkan iman, takwa, ilmu, dakwah kita. Sebab akhirnya Allah akan tanya, kau guna nikmat media sosial ni untuk kebaikan ataupun keburukan? Apa kita nak jawab depan Allah kalau kita gunanya untuk keburukan? Na'udzubillah min dzalik. Wallahu alam. Apakah perbezaan antara taubat dan istighfar? Taubat ni ialah kita minta ampun dengan Allah dan kita meninggalkan dosa tersebut. Sekiranya kita bertaubat, kemudian kita ulang balik dosa, maksudnya sebenarnya kita tak bertaubat lagi. Saya ulang balik. Sekiranya kita bertaubat, tiba-tiba kita ulang balik dosa tu, maksudnya sebenarnya kita tak bertaubat lagi. Sebab syarat taubat ialah meninggalkan dosa. So, untuk orang-orang yang tak mampu meninggalkan dosa ni, contohnya dia dah ketagih dan sebagainya, macam mana nak buat? Maka Allah memberi satu solusi
Sekiranya orang yang tak mampu meninggalkan dosa disebabkan ketagih ni adalah dengan beristighfar kepada Allah SWT. Setiap kali buat dosa, istighfar pada Allah. Setiap kali buat dosa, istighfar pada Allah. Setiap kali buat dosa, istighfar pada Allah. Dan apakah maksud istighfar yang sebenar? Bila kita sebut astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah aku, sebenarnya maksud sebenar istighfar bukanlah semata-mata ya Allah ampunkanlah aku. Istighfar ni maksud dia lebih luas daripada itu. Maksud sebenar astaghfirullah ialah ya Allah berilah aku maghfirah. Ya Allah berilah aku maghfirah. Apakah maksud maghfirah? Maghfirah ni diambil dari perkataan Arab iaitu mighfar. Mighfar ni maksudnya penutup kepala yang kita gunakan ketika berperang. Mighfar ni adalah penutup kepala yang kita gunakan ketika berperang. Yang mana tujuan kita pakai penutup kepala ketika berperang ada dua. Pertama, untuk sitrun, menutup wajah kita. Kedua, wiqayah, mencegah kepala kita daripada diserang oleh musuh. Kesan-kesan perang tu. Sebab tu bila kita minta, ya Allah berilah aku maghfirah, sebenarnya ulama kata kita sedang minta kepada Allah dua benda. Iaitu pertama sitrun, ya Allah tutuplah aib aku. Aku dah buat dosa, tutuplah aib aku. Kedua al-wiqayah, ya Allah kau selamatkanlah kami, peliharalah kami daripada kesan dosa yang kami lakukan. Sebab apa? Sebab dosa ni akan ada kesan. Setiap dosa kita akan ada kesan. Kesan kepada diri kita, kesan kepada keluarga kita, kesan kepada dunia. Tapi bila kita beristighfar, sebenarnya kita memohon, ya Allah ampunkanlah aku, tutuplah aib aku, dan kau peliharalah aku daripada kesan dosa yang aku lakukan. Sebab itulah orang beriman ni setiap kali buat dosa dia beristighfar pada Allah SWT. Walaupun dia tak mampu tinggalkan dosa tu. Taubat disyaratkan untuk tinggalkan dosa. Manakala istighfar tak disyaratkan untuk meninggalkan dosa. Tetapi ada istighfar yang Allah tak terima. Istighfar yang Allah tak terima ialah orang yang buat dosa, lepas tu dia bangga dengan dosa dia, dia buat dosa terang-terangan. Buka aurat terang-terangan, couple terang-terangan, tengok video lucah ajak orang lain, mencarut terang-terangan. Bila kita buat dosa terang-terangan, istighfar kita tak diterima. Sebab apa? Sebab maksud istighfar yang saya bagi tahu tadi adalah, ya Allah, tutuplah aib aku. Betul tak? So tiba-tiba, dia buat dosa terang-terang, mustahil dia minta, ya Allah tutuplah aib aku, pada masa sama dia yang buka aib dia sendiri. Sebab itulah Nabi kata, golongan al-mujahirun, iaitu orang yang buat dosa terang-terangan ni, istighfar mereka tak diterima. Sebab itulah, semua orang buat dosa. Saya buat dosa, adik pun buat dosa, semua orang kat dunia ni buat dosa. Tak ada seorang pun kat dunia ni yang tak buat dosa. Semua buat dosa. Tetapi beza orang beriman dengan orang yang fasik ialah, orang beriman, bila mereka buat dosa, walladzina idza fa'alu fahishah, apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka akan cepat-cepat ingat Allah dan meminta ampun daripada dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka tak menjumpai melainkan Allah akan mengampunkan dosa mereka. Itu ciri orang beriman. Buat dosa, minta ampun pada Allah. Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi berkali-kali. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah amat mencintai orang-orang yang sering bertaubat. Allah guna perkataan tawwabin, iaitu sering. Maknanya Allah tahu, kita ni kalau buat dosa, kita akan ulang balik dosa. Kemudian kita bertaubat balik, kita ulang balik dosa, kita istighfar balik, kita buat lagi dosa. Sebab tu, kita bukan sekadar perlu bertaubat dan beristighfar, tapi kita perlu melazimi istighfar tersebut. Sebab tu, ciri-ciri orang beriman ialah bila dia buat dosa, dia minta ampun pada Allah. Kedua, dia malu dengan dosa dia. Ketiga, dia tak cerita kat orang dosa dia. Keempat, dia usaha untuk berubah. Kelima, dia kalau ada orang tegur dia terima. Tetapi orang-orang yang tak ada iman ni, bila dia buat dosa, pertama dia akan bangga, dia tak rasa bersalah. Kalau orang tegur dia marah, dia ego, dan dia perjuangkan dosa dia. So nak tahu kita ni di pihak yang mana, kita muhasabahlah. Kalau kita buat dosa, kita malu, kita tak cerita kat orang, kita usaha untuk tinggalkan, kita doa supaya Allah bagi kita kekuatan, dan kita orang tegur kita terima, insya-Allah kita berada di pihak orang yang beriman. Wallahu a'lam.